بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah pada malam ini, sebelum ini dalam kitab Syarah Abi Suja' ini, pada menerangkan taharah dan salat. Kalau sebelum ini kita membahaskan tentang bekas air, ada kaitan ini dengan bab taharah. Ulama dia sentuh banyak perkara tentang taharah. Dan pada pertemuan yang sebelum tu kita sebut tentang sertu, kulit. Kita setelah itu membahaskan tentang pekakas air, pekakas yang diperbuat daripada emas dan perak, alat bekas yang kita nak guna untuk bersuci itu. Dan pada malam ini pengarang kitab kalau sambung sebelum kita masuk tentang wudu, perkara yang terakhir disentuh oleh pengarang kitab ialah tentang as-siwak. Maka kata pengarang kitab, faslun, fasal ini dibuat pada menjelaskan tentang makna siwak. Siwak ini ialah maknanya menggunakan siwak. Lalu kata pengarang kitab, faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawdi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyami minan nawmi wa inda al-qiyami ila as-salah. Pengarang kitab dia kata matan dianya, siwak tu hukumnya sunat pada semua keadaan, semua situasi, melainkan setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa. Dan siwak itu dalam 3 situasi, 3 keadaan sangat-sangat sunat, sangat-sangat digalakkan. Satu, ketika berubahnya mulut min azmin, dan kita akan bahaskan apa makna azmin. Dan ketika berubahnya mulut bukan dengan azmin juga sunat. Dan ketika bangun daripada tidur, dan ketika bangun daripada tidur, dan satu lagi ketika bangun untuk melakukan solat. Pertamanya siwak dari sudut bahasa ini maknanya gosok. Siwak ini maknanya gosok. Yakni kerja melibatkan gosok dan alat yang kita guna untuk gosok tu apa dia? Dan ia melibatkan gigi lah. Dari sudut syarak, siwak ini maknanya seseorang tu dia menggunakan kayu siwak. Dia gunakan kayu al-ud. Kayu ud ni kayu gaharu. Ataupun dia guna bahan yang lain. Bukan hanya kayu tu je. Dia guna bahan yang lain pun boleh juga untuk dia bersihkan gigi-giginya. Dan dia guna itu pada mulut. Ini maknanya siwak. Dan tentang siwak ini ada tak dalam syarak? Agama kita ini agama kita ini menganjur kepada kebersihan. Maka antaranya ialah agama kita ini ajar untuk bersihkan gigi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mutahhiratun lil fam. Siwak ni bersugi itu menggunakan siwak, ataupun tuan-tuan nak panggil apa? Gosok gigi
maka ianya membersihkan mulut. Erti di sini, siwak tu satu alat yang digunakan untuk menghilangkan bau yang terbit daripada mulut. Tu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siwak ia satu alat yang kata Rasulullah boleh membersihkan mulut itu daripada bau yang keluar daripadanya. Mardatun lirrab, maknanya siwak ini menggembirakan malaikat. Bila tuan-tuan ini kata Imam As-Subki, mardatun lirrab, orang yang buat ni diredai oleh Allah. Kenapa? Kerana perbuatan ini menjadikan malaikat gembira dengan kita. Orang yang bersiwak ni malaikat gembira dengannya. Kata Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dia kata maksud kata-kata Rasulullah ini, malaikat tu jadi gembira bila orang tu dia gosok gigi, dia bersugi, maka malaikat dia jadi gembira. Muskhitun lisyaitan, perbuatan dia gosok gigi ini, bersiwak ini, menjadikan syaitan itu tidak suka kepadanya. Syaitan marah kepadanya. Wa yazidu fis thawabi, kata Imam As-Subki, menambahkan pahala. Naam, perbuatan ini bukankah anjuran Nabi SAW? Maka bersiwak itu mendatangkan pahala. Sebab tu patutnya kita ada di bilik air itu satu, untuk bangun tidur kan. Tempat kerja tu satu. Satu lagi kata ulama, tempat kita nak solat. Yang tu. Dan kita akan sebut nanti 3 tempat ni tuan-tuan. Kalau ada asing-asing, kalau ada satu dia hilang lah. Maknanya di bilik air itu satu. Satu lagi tempat kerja. Satu lagi di tempat dia solat. Dan kata Imam As-Subki, dia menambahkan pahala dan juga yuqawwil basar, dia menguatkan mata. Subhanallah. Berdasarkan hadis tadi, Allah Ta'ala beri kelebihan. Dengan bersiwak tadi, Allah Ta'ala berikan kekuatan pada mata. Dengan izin Allah Ta'ala yakni. Dan yuqawwi al-basar, kuatkan mata dan kuatkan akar rambut. Bila dia buat, wallahu alam. Tapi kata ulama, bila dia bersugi, dia kuatkan akar rambut. Dan kata dia lagi, wa yashuddul lithah, dan memperketat, menguatkan gusi. Gusi tak jadi gogek lah. Gogek. Bila dah sampai ni, bila dah sampai umur 40 tahun kan tuan-tuan, baru kita faham. Orang kata tua ni mula gigi gogek. Bila kita sampai umur tu, kita dapat rasa ini gigi mula bergerak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila kita buat siwak ini, dia dapat ketatkan, dia dapat kuatkan gusi tersebut. Dan juga wa yaqta'ul balgham. Kata Imam As-Subki, dia memutuskan balgham, kahak tu. Orang yang banyak kahak, dia asma ke apa ke. Jadi baik bila dia bersugi, senantiasa dia buat, dia amalkan ini baik, memberi manfaat kepadanya. Dan wa yahullu 'uqdatal lisan, dia boleh menguraikan simpulan pada lidah. Ada orang payah nak bercakap. Bila dia gosok, rajin dia gosok gigi, lancar fasih percakapannya. Kan? Ini memberi manfaat kepadanya. Bila dia pun berani berkata-kata depan orang, nak bergaul depan orang, dia berani. Sebab apa? Tak keluar daripadanya bau busuk menyebabkan orang lari daripadanya. Menyebabkan isteri dia lari, ataupun suami lari daripadanya, anak lari daripadanya, atau ayah dia lari daripadanya, disebabkan dia tak gosok gigi. Wa yazidu fi dzaka, kata Imam As-Subki, menambah akan bijaksana. Jadi orang yang buat itu, dia membantu untuk jadi tajam pemikirannya. Orang ni yang dia suka bersihkan gigi ni, orang yang macam ni diberi ketajaman pada akalnya. Jadi zakat ni bijak, intelligent, clever. Kemudian
wa yuksirur rizq, maka salah satu daripada kelebihan maknawi dia memperbanyakkan rezeki, kata Imam As-Subki, wa yazilu taghayyur raihati al-karihah, dan menghilangkan bau yang busuk dan juga menghilangkan warna kuning yang melekat pada gigi. Dan juga Imam As-Subki kata orang yang buat ini memudahkan dia sakaratul maut. Subhanallah, ini Allah Ta'ala, sebahagian daripada ibadah dalam Islam ada kelebihan-kelebihannya. Salah satu Imam As-Subki ini sebut dalam kitab. Imam As-Subki ini antara ulama besar, ulama Syafi'iyah yang besar. Maka dia kata memudahkan sakaratul maut, dan juga dia kata memutihkan gigi. Memutih, yubayyidul asnan, memutihkan gigi, dan menjadi dia ingat untuk mengucap 2 kalimah syahadah bila nak mati. Jadi orang yang gosok gigi ni jadi mudah teringat untuk mengucap 2 kalimah syahadah bila dia nak mati. Dan juga membantu dia memperbetulkan huruf-huruf bila dia bersihkan gigi daripada makanan, daripada bahan-bahan, daripada bau dan sebagainya, selesa. Dia jadi comfortable. Jadi bila dia nak berlatih huruf-huruf Al-Quran ini, macam mana nak sebut huruf Ain, huruf Ghain, Qaf, Kaf, Kha, Del, Zal, Zai, Sin, yang melibatkan gigi, Sin, Shin. Maka dia jadi ada keyakinan membantu dia untuk mensahihkan huruf-huruf yang dia sebut. Ini yang disebut oleh Imam As-Subki. Kemudian siwak ni hukumnya, kalau orang tanya apa hukum dia? Hukumnya mustahab, sunat, hukumnya digalakkan lagi sunat. Dan seseorang itu kalau dia nak guna alat untuk bersiwak itu, boleh dia guna daripada kayu arak. Bukan arak bahasa Melayu tu. Arak ni satu pokok namanya arak. Kayu dia tu dibuat untuk sugi, untuk gosok gigi, untuk brush gigi, untuk brush gigi. Itu bagus. Itu ataupun dengan kayu yang jenis lain. Misalnya tu pokok tamar ke, boleh. Dengan kayu zaitun ke, boleh. Dengan setiap perkara yang keras tapi bukan licin. Dan ni saya bagi contoh. Ni kebetulan ni. Jadi ni cuma ni bukan kayu arak. Ni kayu Pakistan. Cuma ini siwak yang veteran punya. Kan yang kita duk guna tu, dia letak bahagian dia buat bentuk yang macam itu untuk senang pergi ke kawasan yang sukar dicapai. Kan? Jadi tuan-tuan, siwak kita boleh guna sama ada dengan kayu ke, dia tak rigid kepada satu jenis. Tapi gunalah juga yang veteran pun, kalau tuan-tuan boleh guna juga. Selain daripada berus gigi yang antum kita duk guna sekarang ni. Jadi bersiwak ini sunat hukumnya, kata ulama, fi kulli hal, dalam semua keadaan, tak di limit bilakah nak guna ni. Setiap masa kita boleh. Melainkan tidak dihukumkan sebagai makruh tanzih, tak dikira sebagai makruh, melainkan kata ulama Syafi'i, kata Imam Abu Suja', makruh setelah tergelincir matahari nisbah kepada orang berpuasa. Kalau orang tak berpuasa, tak apa, tak makruh. Orang yang berpuasa, kita nanti kan bulan Ramadan, maka setelah tergelincir matahari, apa makna setelah tergelincir matahari? Setelah tergelincir matahari ni, maknanya matahari tergelincir daripada tengah-tengah langit pergi ke arah barat. Ini istilah kalau orang nak menentukan masa waktu solat, tuan-tuan. Dia macam mana dia tahu matahari itu tergelincir dari tengah langit pergi ke arah barat? Sebab matahari dia terbit melalui timur, betul tak? Dia tenggelam melalui barat.
maka matahari dia akan naik sampai dia di tengah-tengah. Dari tengah-tengah tu dia akan tergelincir ke sebelah barat. Baik, sukar untuk kita tahu dia tergelincir ke arah barat dengan tengok gitu. Jadi ulama kita dia kata ada cara. Bagaimana kita pergi tengah padang, kita pergi kat balkoni rumah kita letakkan something yang dia boleh tegak 90 darjah. Kan? Badan kita pun boleh juga. Kayu pun boleh juga, tongkat pun boleh juga. Apa-apa yang boleh ditegakkan 90 darjah. So masa matahari dia terbit, seawal dia terbit kena objek ni yang dia 90 darjah, kan dia akan biaskan apa? Dia akan biaskan bayang. Betul tak? Yang bertentangan dengannya bayang. Bayang yang di awal matahari terbit bukankah panjang? Makin matahari terbit naik, bayang tu makin pendek. Matahari makin naik, bayang tu makin pendek. Betul? Matahari naik, bayang tu makin pendek. Sehingga matahari berada di tengah-tengah langit. Biasanya bila matahari berada di tengah-tengah langit, bayang ketika itu paling pendek sekali. Boleh jadi 2 cm, 3 cm macam tu. Pendek sekali. Nanti bila dia mula beralih ke barat. So macam mana kamu tahu dia beralih ke barat? Bayang tu mula beralih ke arah timur. Dia akan bagi arah yang bertentangan lah. Bila matahari, bayang tu dia sudah berada di sebelah timur. So di sini kamu boleh bagi conclusion, matahari itu sudah berada di sebelah barat. Jadi istilah yang orang dok guna tergelincir matahari, ni lah maknanya. Maknanya matahari tergelincir daripada tengah-tengah langit dan diketahui dia dengan cara ni. Ulama kita kata diketahui dia berada di sebelah barat tu dengan cara ni. Jadi dengan mudahnya masuk waktu zuhur. Dengan waktu zuhur tu masuk dengan tergelincir matahari. So lepas waktu zuhur di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, makruh dia gosok gigi, dia bersiwak, makruh. Jadi selain daripada tu tak makruh. Tapi kalau waktu ini bagi orang yang berpuasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa sunat, makruh setelah tergelincirnya matahari, atau dengan kata lain setelah masuknya waktu zuhur, sebelum maghrib dia buat siwak, dia bersiwak, dia bersugi ataupun dia gosok gigi, maka itu makruh. Sampai bila makruh? Sehingga tenggelam matahari. Bila tenggelam matahari tak makruh dah. Tetapi ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Imam An-Nawawi, dia mazhab Syafi'i juga, dia pilih bahawa tak sama sekali makruh. Di sisi dia tak makruh secara mutlak. Bila-bila je. Di sisi Imam An-Nawawi tidak makruh langsung. Tetapi yang pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, walaupun itu pendapat Imam Nawawi, tapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, setelah tergelincirnya matahari setelah zuhur, makruh bersugi ataupun makruh gosok gigi. Sebab apa makruh? Kerana ulama-ulama yang jumhur ini dia ambil dalil daripada hadis, iaitu Nabi kata dalam hadis, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau yang berubah daripada mulut orang yang berpuasa. Kerana bila dia tak makan, dia tak minum, dia berubah mulut dia. Mulut dia jadi berubah. Nabi kata, sesungguhnya perubahan yang berlaku kepada mulut orang yang berpuasa, indallah, yakni di sisi para malaikat, atyabu indallahi min rihil misk, lebih baik bagi para malaikat itu maknanya pahalanya lebih besar daripada seseorang itu dia mengenakan wangian daripada kasturi. Mengenakan wangian daripada kasturi dapat pahala. Tapi kalau gosok gigi, kalau orang tu dia berpuasa, walaupun dengan berubah mulut dia, bau mulutnya berubah disebabkan dia tak makan, dia tak minum, dia puasa, maka
itu lebih besar pahalanya daripada dia mengenakan badannya dengan bau kasturi. Bukan makna hadis ini Allah Ta'ala dapat cium. Setengah orang dia tak cermat bila masuk dia sebut hadis ni. Maka bila tak cermat beri makna kepada hadis ni, dia sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Sedangkan Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak disifatkan dia mencium. Maka tak boleh dia kata makna hadis ini Allah Ta'ala kalau dia berpuasa, Allah Ta'ala cium baunya, itu lebih harum bagi Allah. Bukan ini makna hadis Rasulullah. Allah tidak boleh kita sifatkan dengan panca indera yang ada pada makhluk. Cium, rasa, panas, rasa dan sebagainya. Panca indera ini kita tidak sifatkan kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak disifatkan dengan apa-apa daripada sifat makhluk. Menyifatkan Allah dengan sifat makhluk tu namanya musyabbihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia bukan orang Islam, dia bukan orang mukmin. Baik. Kemudian hatta ulama-ulama kita, mereka sebut hatta kalau kita guna secebis kain sekalipun untuk bersugi pun sah. Masya-Allah. Maknanya kalau orang tu dia guna secebis kain, bukan ini saya bagi contoh secebis kain je lah, ni masker. Dia guna secebis kain, lalu dia gosokkan giginya dengan secebis kain, maka sah bersugi, dapat pahala tu. Kerana Ad-Dimyati dalam kitab I'anah, kalau kitab I'anah tu tebal lah, dia kata wal hasil innal istiyaka bil araki afdal. Dia kata kesimpulan dalam hal ini, menggunakan sugi. Kalau orang tanya mana lebih afdal, sugi ke brush gigi ke, yang diperbuat daripada plastik ke, yang diperbuat daripada kayu ke, apa yang lebih afdal? Maka ulama kata yang paling afdal guna yang diperbuat daripada kayu arak. Ini lebih afdal. Yang dibuat daripada kayu arak, bukan arak tu, bukan arak hak minum tu. Nama pokok tu arak. Nama pokok tu. Hatta dalam bahasa Arab namanya arak. Tisu boleh, tapi tisu ni dia lekat pada lidah. Dia lekat pada lidah, melainkan buat dengan cara yang terbaik. Tapi soalan yang baik, tisu dia termasuk di dalam secebis kain. Naam. Dan kemudian yang paling baik tadi itu arak. Arak ni kayu arak. Payahlah nak dapat kan. Cuma kalau kita beli itu dekat kedai itu dia memang ada. Kemudian pelepah tamar. Kalau tak ada yang tu, yang paling afdal pelepah tamar dia buat, sebab dia ada apa tu, urat padanya yang senang untuk gosok tu. Jadi biasanya yang ini ni kayu macam ni, hujung dia tu dia ketuk dia, jadi macam senang untuk apa? Untuk digosok lah. Kalau takkan kayu begitu pecah gigi kita tu, gusi kita tu. Jadi dia ketuk di sini ni, dia jadi lembut, dia jadi macam brush. Dia jadi macam brush. Kemudian kalau tak ada kayu tamar, maka kayu zaitun. Itu minyak zaitun, pokok dia, kayu dia boleh guna juga, afdal. Kemudian kalau tak ada sesuatu yang dia wangi, misalnya tu something dia wangi, kita guna, dia beri wangi-wangian. Dan kata dia termasuk secebis kain. Dan kain itu tisu termasuk daripadanya. Cuma itulah saya kata tadi, dia kena buat cantik-cantik sedikit, kalau tak melekat pada lidah. Melekat pada lidah. Baik. Kemudian disunatkan ini, memang sunat, banyak keadaan sunat. Cuma pengarang kita dalam banyak keadaan sunat bersugi ni, ada 3 yang paling sunat. 3 situasi ni hak paling sunat. Apa dia? Pertama dia kata, ketika inda taghayyuril fam min azmin, ketika berubahnya bau mulut disebabkan azmin. Azmin ni kata ulama, bila dia duduk diam lama tak bercakap. Kadang-kadang orang tu dia tak bercakap lama tak bercakap,
mulut dia tak bercakap, maka mulut dia berubah. Maka ketika tak bercakap lama, sunat bersugi setelah itu. Dah lama duk diam je, kemudian sunat dia bersugi kerana dia berubah bau mulut dia. Sebahagian ulama kata azmin tu maknanya tidak makan. Bila tak makan, tak minum, maka mulut berubah. Kerana dengan bila tak makan, tak minum, mula bau mulut dia berubah. Maka ketika ini sunat dia bersugi. Bila dia makan, bila dia tak makan, dia tak minum, maka sunat dia bersugi. Kerana berubah. Ini sangat sunat. Ini situasi yang sangat sunat untuk dia bersugi, untuk dia gosok gigi. Atau selain daripada azmin. Apa maknanya? Dia kata selain dari dia berubah mulut di selain daripada azmin. Selain daripada azmin, misal contoh dia makan bawang, misal contoh bawang putih ataupun bawang merah, dia berubah mulut dia disebabkan makhluk ni. Disebabkan apa? Disebabkan bawang itulah, bawang putih dengan bawang merah tadi, makanan yang banyak menggunakan ini menyebabkan cepat bau mulut dia berubah. Maka ketika ini sangat sunat dia bersugi. Sangat sunat dia bersugi. Dan macam mana kita maksudkan dengan berubah mulut? Berubah mulut ni maknanya bau mulut tu berubah, warnanya berubah, rasa pun berubah. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, ketika bangkit daripada tidur. Ini sangat sunat. Ini yang kedua, sangat sunat. Iaitu ketika bangkit daripada tidur. Imam An-Nawawi Al-Bantani, ni ulama Melayu kita dia, tapi dia banyak kitab dalam bahasa Arab. Dia kata disunatkan bersiwak ketika berjaga daripada tidur. Bila kita bangun daripada tidur, bukan disyaratkan di waktu malam je. Kalau tidur di waktu, ada orang tidur kan waktu malam tu kan. So kalau dia tidur di waktu siang, bangun daripada tidur, sunat juga dia bersugi. Sunat juga dia bersugi. Walaupun dia tidur di waktu siang. Sunat dia bersugi apabila dia bangun daripada tidur. Di waktu malam ataupun di waktu siang. Kadang-kadang orang yang bangun daripada tidur, kebiasaannya kerana dia tak bercakap, dia duduk tidur gitu, dia bangun mulutnya dia rasa berubah. Betul tak tuan-tuan? Maka dia sunat untuk bersugi setelah dia bangun daripada tidur. Kata ulama, andaikan dia bangun daripada tidur, mulut dia tak berubah, pun sunat. Yang sangat-sangat sunat, bila dia bangun daripada tidur, walaupun tak berubah bau mulutnya, sunat juga dia gosok gigi. Maknanya semata-mata bangun daripada tidur, sama ada malam ataupun siang, sunat dia melakukan gosok gigi ni. Sama ada berubah mulutnya atau tak berubah mulutnya. Kerana warid dalam hadis Nabi kata, "Idza qama minan naumi," bila seseorang tu bangun daripada tidur, yushawwishu fahu bisiwak, hendaklah dia gosok, yudallik, dia gosokkan lidahnya, gosokkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Kerana ada hadis Bukhari dan Muslim sebut bila bangun daripada tidur, berubah ke tak berubah, sunat menggunakan siwak. Ni yang kita duk buat tu lah. Tuan-tuan duk buat tu, itu sunat, dapat pahala padanya. Niat kerana Allah Ta'ala, maka dapat pahala padanya. Kemudian yang ketiga ialah ketika bangkit nak pergi solat. Bila kita bangun macam kita duduk sekarang ni, bila orang dah iqamah, kita nak bangkit pergi solat tu, kita pun ambil, kita pun gosok sikit. Maka ini sunat. Sunat hukumnya. Sangat sunat. Tiga benda ni sangat sunat. Rugilah kita tak buat. Dan ini warid dalam hadis. Nabi kata dalam hadis, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin." Kalaulah andaikan ini tak menyusahkan umat saya,
nescaya saya perintahkan wajib untuk bersiwak pada setiap kali solat. Tapi hukum dia tidak wajib. Ini sunat. Sunat yang sangat-sangat sunat, bersangatan sunat. Bila nak solat, bila nak mula solat, kita menggunakan. Orang salaf di zaman dahulu, dia letakkan siwak dia di telinga sebelum dia solat. Dia buat macam itu. Ini orang salaf di zaman dahulu, dia buat macam ini. Ini adat orang-orang salaf di zaman dahulu. Dan juga warid dalam satu hadis riwayat yang lain, raka'atan bis siwak afdal min 70 raka'atan bila siwak. Dalam hadis Ad-Daruqutni dan juga Abu Nuaim, Nabi SAW kata, 2 rakaat yang kamu buat dengan kamu gosok gigi sebelumnya, kamu bersiwak sebelumnya, itu lebih afdal dengan 70 berbanding 70 rakaat yang dibuat dengan tanpa siwak. Ini hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Dan Nabi juga sebut raka'atun bis siwak ta'dilu 70 raka'ah. Dalam hadis yang lain Nabi kata kalau orang itu dia buat 1 rakaat je solat witir, misalnya tu 1 rakaat, tapi sebelum solat witir dia gosok gigi sikit, dia buat siwak, itu lebih afdal, lebih utama, itu sama dengan 70 rakaat yang dibuat dengan tanpa siwak. Maknanya besarnya faedah yang diperolehi daripadanya. Kemudian ulama-ulama kita kata, selain daripada 3 yang paling sunat ini, ada lagi tempat-tempat yang lain disebut dalam kitab-kitab yang besar oleh ulama-ulama kita. Antaranya saya boleh sebutkan di sini secara ringkas, ketika nak baca Al-Quran. Bila nak baca Quran, sebelum bertadarus Al-Quran, kita siwak terlebih dahulu, kita gosok gigi terlebih dahulu. Itu sunat, baik kita buat macam itu. Dan ketika isfirarul asnan, ketika gigi mula nampak kuning, bila kita tengok kat cermin, nampak ada kuning sikit, maka kita pergi gosok gigi. Itu sunat. Sunat. Dan ulama-ulama kita kata sunat bila kita nak buat ini, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, terutama bukan di dalam tandas. Di bilik air tak apalah, bukan dalam tandas. Dan selain daripada tempat yang saya sebutkan ini, para ulama dia beri lagi contoh-contoh yang lain. Kitab-kitab yang besar dia sebut ketika nak masuk rumah, suami balik rumah nak jumpa isteri dengan anak-anak, kan nanti dia peluk dia, nak jumpa isteri dia atau anak dia, dia siwak terlebih dahulu. Ataupun isterinya bila dia nak jumpa suami dia, maka dia bersiwak terlebih dahulu. Dan juga sebelum dia mahu tidur. Ketika tidur tak boleh, dah tidur. Sebelum dia tidur, maka sebelum dia tidur dia siwak terlebih dahulu. Dan ketika dia mahu zikir, dia nak buat zikir kepada Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dia sebelum itu dia buat siwak terlebih dahulu. Itu sunat. Kata ulama ini bagus. Dan ketika nak baca hadis, sebelum dia baca hadis Rasulullah, ini ulama-ulama hadis, sebelum dia bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia siwak dulu. Dia siwak dulu. Ataupun sebelum dia nak mengajar syarak, sebelum datang ke tempat kuliah misalnya tu, dia nak mengajar, misalnya tu dia nak mengajar anak dia Quran, maka dia terlebih dahulu dia siwak dulu. Senang nanti membantu dia sebut huruf-huruf dengan baik. Ketika dia terlantar sakit belum mati, kerana ada ulama macam Imam As-Subki, dia kata dengan dia buat ini memudahkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, subhanallah. Dan juga ketika hendak tawaf, ini bagus juga dia bersiwak sebelum dia nak mula melakukan tawaf. Dan juga kata para ulama ketika nak khutbah, ini bagi khatib. Khatib sebelum dia mulakan itu, mungkin orang kan ramai duduk dekat dengan dia. Sini jauh lah. Bayangkan orang dulu kan dengan khatib tu dekat je. So bila dia nak berceramah, dia nak berkhutbah, so orang depan dia tu ramai. Jadi kalau dia bau
Jadi orang tak selesa dengannya. Jadi khatib sunat bagi khatib ini dia dia bersugi sebelum dia berkhutbah dan sebelum mandi. Bukan setelah mandi, sebelum mandi, maka sunat dia bersiwak terlebih dahulu. Dan juga sebelum dia buat tayammum juga bagus. Dan juga sebelum dia berwudu juga bagus. Ini huraian kita sebut tadi. Siwak ni dianjurkan dalam semua situasi melainkan satu situasi yang telah kita sebutkan tadi itulah, iaitu ketika berpuasa dan setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Ketika itu makruh hukumnya. Itu pendapat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Di sisi Imam Nawawi kata walaupun begitu tak makruh di sisi Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi kata walaupun begitu tidak makruh. Shopee. Sama. Siwak ni banyak tempat ada, tapi hari ni dengan kemudahan yang ada Shopee, saya rasa banyak. Ada sikit lagi kan? Okey. Sebelum jima' dengan isteri dia atau isteri sebelum dengan suaminya, sunat dia siwak. Kalau tak baik. Dan juga ketika masuk masjid, dia siwak terlebih dahulu. Nanti dia berhubung dengan orang ramai, dengan imam, dengan macam-macam. Ketika waktu sahur juga sunat. Ketika dia sangat dahaga dan lapar, sunat juga. Ini ulama-ulama kita ni dia sebut ketika ada majlis perhimpunan. Misal contoh kita nak pergi meeting, kan? Kita nak berjumpa dengan seseorang, maka sangat baik kita buat sunat. Dan dari sudut panjang dan lebarnya, maka sejengkal. Ni sejengkal. Jangan lebih daripada sejengkal. Sunat dia tu sejengkal. Makan cari hak tinggi macam tongkat tu. Boleh buat tongkat, boleh buat. Jangan. Sejengkal je lah. Jangan cari yang panjang tu macam penyapu tu. Kemudian akhir sekali saya nak sebut sini cara macam mana nak buat yang ulama sebut ni. Tengok macam yang kita buat ke tak. Mula-mula kita niat nak buat ni, kita buat niat sunnah. Ini kita buat ni kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata saya buat siwak ni kerana Allah. Dalam hati kita ni nak hidupkan sunnah Nabi. Masa gosok gigi ke nak buat siwak ni pun kita kata apa? Saya buat ini untuk ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau dia tak buat macam itu dia tak dapat pahala. Kalau dia tak buat macam itu dia tak dapat pahala. Yang kedua, dia pegang kayu sugi ni, kayu gosok gigi ni, berus gigi ni dengan tangan kanan. Imam Nawawi kata jari kelingking ni dia tak macam ni. Dia tak macam ni, jari kelingking ni kecil ni. Dia selit tepi. Kemudian dia mulakan siwak pada bahagian mulut yang belah mana, kanan atau kiri. Dia mulakan yang lebih kanan dulu. Dia gosok, dia bawa pergi ke depan. Dia bawa pergi ke depan. Kemudian dia pergi ke bahagian kiri, dia gosok, dia pergi ke depan. Kemudian dia gosok pada bahagian gigi yang dalam dan luar. Jangan gosok yang luar aja, dalam tinggal. Yang gigi di sini dan juga gigi yang sebelah dalam. Ni jadi doktor dah hari ni. Kemudian siwak ni pilih yang dia bukan keras sangat-sangat. Bahkan kata ulama letakkan air sedikit supaya dia jadi lembut. Kemudian digosokkan pada bahagian gusi itu secara melintang, menegak sikit dan juga melintang. Menegak, hati-hati supaya kata ulama jangan mencederakan gusi. Dan yang akhir juga dia gosok pada kursi. Kursi ni apa dia panggil? Kursi gigi. Yang kita gosok macam ni. Ni dia panggil, dia ada 4 kursi gigi ni. Yang ni apalah nama dia, tapi nama dia kursi gigi lah. Dan juga pada bahagian lelangit, dia gosok juga pada lelangit. Dan sunat juga dia gosok pada bahagian lidah. Ini disebut oleh ulama kita. Jadi sampai di sini saya kira aqulu qauli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Satu kalimah.
Kalau ada baki makanan, kata ulama jangan telan kerana ada padanya penyakit. Kalau ada celah gigi itu makanan, fuqaha kata jangan kamu telan. Di situ ada baginya penyakit, dibuang. Sebab itulah disuruh supaya kita bersugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.